Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Khabar baik, cikgu. Ya, Sehat, cikgu. sihat. Alhamdulillah. Macam mana cuti seronok Chinese New Year? Tak. Tak seronok sebab duduk rumah. Tahun ni tak ada banyak dapat ampau kan? Sebab tak boleh jalan-jalan. Itulah kan. Okey, anyway, semalam kita dah buat latihan pengukuhan Ya, tentang topik 2.2. Ada masanya kita tak perlu GM sebab kita hanya buat perbincangan sahaja. baik, Okey? cikgu. Lepas tu hari ini kita nak sambung topik yang baru iaitu tajuk 2.3, kesihatan sistem respirasi manusia. Semasa cikgu present, if awak ada soalan, awak boleh mencelah, tak ada masalah. Lepas tu awak boleh gunakan juga chat. Sebab cikgu memang available sebab cikgu guna phone lagi satu untuk tengok sekiranya awak ada persoalan. Jadi chat awak akan naik dekat cikgu punya phone. So tak ada masalah. Okay? Alright. So kita start untuk tajuk 2.3 iaitu kesihatan sistem respirasi manusia. Okay? Kita tengok dulu slide. Jadi dia dalam tajuk ini ada dua bahagian lah. Satu adalah kita mengenali bahan-bahan cemar yang ada dalam udara yang boleh menjejaskan sistem respirasi manusia. Dan yang keduanya kita nak melihat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi manusia. Okay, so kita bergerak kepada yang pertama. Okay. Untuk tajuk ini awak boleh rujuk ya buku teks pada muka surat 57. Cikgu ada dekat situ ya. Apa saja dalam buku teks tu adalah seiring dengan apa yang cikgu presentkan dalam slide. Cuma lebih mudahlah kalau ikut slide. Okay. Now, kita nak tengok bahan-bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi manusia. Jadi bahan-bahan yang boleh memberikan kesan negatif kepada sistem respirasi, kita namakan dia sebagai bahan cemar. Biasanya satu bahan cemar, puncanya ada daripada pelbagai bentuk, daripada pelbagai tempat. Okay? Jadi kita nak tengok yang pertama sekali adalah tar rokok. Namanya tar rokok. Jadi tar rokok ini, murid-murid ni dia selalu keliru dengan perkataan tar. Tar itu yang awak faham adalah tar buat jalan tu. Yang minyak kali hitam yang pembina jalan tu dia sembur ke atas jalan. Okey, untuk yang ini tar rokok bukan itu. Okey, kalau awak rujuk kepada buku teks muka surat 57 di bahagian tingkap info sains dikatakan di situ tar rokok dan tar yang digunakan untuk membuat jalan raya adalah bahan yang berlainan. Tar rokok lazimnya ditandakan sebagai TAR. TAR tu akronim untuk Total Aerosol Residue. Okay, maknanya tar tu adalah singkatan kepada bahan cemar yang dinamakan aerosol yang ada dalam asap rokok. Okay, so bukanlah tar jalan tu. Ramai murid dia keliru dengan dua benda ini. Okay, jadi untuk tar rokok, nama pun kita dah tahu sumbernya mestilah daripada rokok. Okay, jadi kesan buruk kepada tar rokok ini adalah utama sekali, dia punya kesan yang pertama sekali adalah tar rokok ini akan melekat dan membunuh sel-sel dalam laluan pernafasan. Jadi laluan pernafasan yang kita maksudkan ini daripada mula-mula lah, iaitu kita punya lubang hidung, rongga hidung, turun trakea, bronchus, bronchiol dan alveolus. Semua laluan ini akan terkesan bila kita menghisap rokok. Kita menghisap rokok, semua laluan udara akan mendapat kesan negatif daripada tar rokok ini. Okey, apakah kesan negatifnya? Okey, yang pertama, ia akan meningkatkan pengeluaran mukus dan kahak dalam peparu. Terlalu banyak kahak, terlalu banyak mukus, terlalu banyak air liur pada laluan udara ini akan menyebabkan kelekitan. Kelekitan tu bermaksud kahak dan hingus akan menjadi banyak sangat dan terlalu tebal. Jadi apa buruknya? Buruknya adalah perokok akan kerap sangat kena batuk dan selsema. Okay? Batuk dan selsema yang berpanjangan sebenarnya tidak bagus.
sebab ia menurunkan quality of life kita. Kita selalu sakit. Jadi kita selalu sakit, you don't lead a fulfilling life. Awak tidak menghadapi menjalani hidup yang baik sepenuhnya kerana awak selalu sakit. Okay, so itu adalah keburukan of tar rokok tadilah. Okay, dan paling penting, tar rokok has been proven. Tar rokok telah dibuktikan melalui kajian saintifik bahawa ia adalah satu bahan karsinogen. Sebutannya karsinogen. Karsinogen daripada perkataan itu sendiri awak boleh agak dah. Karsinogen adalah bahan yang mencetuskan kanser. Carcinogen is a substance that induced cancer cells to develop. Carcinogen adalah bahan yang mencetuskan penghasilan sel-sel kanser. Okay, so sebab itulah it's very bad untuk mengamalkan hisap rokok. Yang kedua adalah karbon monoksida. Karbon monoksida. Sumber-sumber bagi gas karbon monoksida adalah asap rokok dan asap kenderaan. Okey, untuk makluman awak ya, karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna dan ia adalah gas yang tidak berbau. Meaning you never know if you dikelilingi oleh asap karbon monoksida. Okay, cikgu sangat pasti awak pernah membaca satu kes beberapa bulan yang lalu melibatkan 4 orang gadis yang tertidur dalam kereta dekat stesen minyak dan akhirnya 3 daripada mereka meninggal dunia. Pernah dengar tak kes tu? Tak pernah tahu? Pernah. Pernah kan? Pernah kan? Mereka itu meninggal dunia adalah akibat daripada keracunan gas karbon monoksida. Macam mana mereka boleh keracunan? Mereka keracunan sebab mereka tak sedar. Karbon monoksida, as I've said before, dia adalah gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. So it's very dangerous. Okay? Gas karbon monoksida wujud dalam asap kenderaan dan wujud dalam asap rokok. Okay? Jadi kesan buruk kepada menghidu gas karbon monoksida, ia akan mengurangkan pembentukan oksihemoglobin. Nah, pernah dengar nama oksihemoglobin? Pernah. Pernah kan? Bila awak dengar tu? Kelas yang sebelum ni? Ya cikgu. Kan, kelas yang cikgu buat video color hijau tu kan? Baju color hijau tu. Okay? So kita belajar dalam session yang itu bahawa hemoglobin kerjanya adalah mengikat dengan 4 molekul oksigen. Tetapi jika diberi pilihan, hemoglobin lebih cenderung mengikat dirinya bersama karbon monoksida. Okay. Dalam istilah sainsnya, dalam istilah kimianya, kecenderungan hemoglobin untuk pilih karbon monoksida itu kita panggil affinity. Keafinitian. Maksudnya kecenderungan. Affinity itu kesukaan hemoglobin terhadap bahan kimia. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Untuk hemoglobin, jika diberi pilihan antara oksigen dan karbon monoksida, afinitinya adalah lebih terhadap karbon monoksida. Kerja asas dia adalah membawa oksigen. Sekarang dia tak pilih oksigen. Hemoglobin pilih karbon monoksida. Ini secara langsungnya akan mengurangkan penghasilan oksihemoglobin. Maka badan kita tak dapat cukup oksigen. Badan kita punya oksigen level drops. Bila oksigen kurang, respirasi sel berkurang. Bila respirasi sel berkurang, aras tenaga dalam badan juga akan rendah. Jadi, kesan daripada karbon monoksida ini, kita akan selalu keletihan. Cikgu. Okay? Ya. Semasa itu hemoglobin melekat karbon monoksida, dia akan bawa monoksida ke mana badan kita? Atau bawa balik ke paru?
Karbon monoksida ni bila dia masuk dalam badan, nama gabungan itu kita namakan sebagai, tu nak tunjuk dengan awak ni. Hemoglobin bila bergabung dengan karbon monoksida, nama bahan yang terbentuk sekarang adalah karboksihemoglobin. Dan karboksihemoglobin adalah toksik. Okey, dia toksik, dia racun dalam badan kita. Badan kita akan terjejas dengan sangat teruk. Keracunan lah. So it has no benefit kepada manusia. So tadi awak tanyakan apa function dia? Tak ada function lah. Dia hanya sebagai racun yang akan menjejaskan fungsi-fungsi badan kita. Jadi dia akan balik ke pepadu atau diserap oleh sel badan? Tak diserap oleh sel badan. Jadi dia balik ke pepadu? No, dia hanya terkumpul dalam badan dan meracun kita. Oh, terima kasih Cikgu. Okay, so dia tak ada, there's no function of having karboksihemoglobin dalam badan kita. We don't want karboksihemoglobin. Okay, so bila ada karbon monoksida, kita sedut masuk karbon monoksida, it changes to karboksihemoglobin. Karboksihemoglobin adalah toksik kepada darah. Maka bila ada karbon monoksida, original function of hemoglobin sudah tidak berlaku, maka tiada oksigen dan tiada oksihemoglobin terbentuk, kita yang akan sakit. Okay, so itu adalah keburukan karbon monoksida. Karbon monoksida adalah bahan cemar kita yang nombor 2. Berikutnya, tengok tu. Apa tu? Itu adalah rokok. Cikgu tunjukkan gambar rokok ni kerana tadi kita dah belajar 2 bahan cemar. Satu tar rokok, satu lagi adalah karbon monoksida. Dan dua-dua bahan ini wujud dalam rokok. Jadi bila kita menghisap rokok, kita sebenarnya membawa masuk bahan cemar direct kepada kita punya peparu. Jadi itu semua yang awak tengok tu adalah kandungan-kandungan buruk yang ada dalam kita punya asap rokok. So awak tengok situ kita ada gas butane, kita ada cadmium, stearic acid, hexamine, toluene, nikotin, ammonia, paint, kita ada methanol, carbon monoxide, arsenic poison and methane gas. Methane gas tu gas memasak duduk dekat dalam asap rokok kita, dan kita ada acetic acid. Semua ini gabung dalam satu, maka kita panggil semua racun jadi satu dalam sebatang rokok. Okay, so awak fikirlah, timbang balik sama ada is it worth it to keep on smoking or is it lebih beneficial untuk kita jika kita berhenti menghisap rokok. Now, next, kita nak tengok bahan cemar yang nombor 3 iaitu sulfur dioksida. Sulfur dioxide. Okay, sulfur dioksida ini wujud dalam pembakaran arang batu dan dalam asap kilang. Now, there are countries, ada negara-negara yang menghasilkan tenaga elektrik dia menggunakan penjana kuasa yang membakar arang batu. Bila arang batu ni dimasukkan ke dalam stesen jana kuasa, arang tu dibakar, pembakaran itu akan digunakan, haba daripada pembakaran itu akan digunakan untuk memanaskan air. Air tadi akan menjadi steam, steam tadi akan memutarkan turbin dan mereka hasilkan elektrik secara itu. Okay, jadi walaupun kita dapat tenaga elektrik, masalahnya sekarang pembakaran arang batu ini akan mengeluarkan asap. Asap itu kandungannya adalah sulfur dioksida. Sulfur dioksida akan menghasilkan asid yang merengsa dan menghakis laluan pernafasan dan alveolus. Okay, perkataan utamanya adalah asid. Asid. Bayangkan alveolus kita yang hanyalah setebal satu sel kena asid. Apa akan jadi kepada alveolus? Rosak. Rosak. Dia memang for sure punya akan rosak, bocor, hancur. Okay, itu yang awak lakukan sekiranya awak terus menyedut masuk gas sulfur dioksida tadi. Okay, so apabila kita punya laluan pernafasan terganggu, terengsa dan menghakis, ini akan menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan kanser peparu. Bronkitis dan kanser peparu adalah penyakit yang sangat teruk yang boleh mengganggu kita punya sistem pernafasan.
Okay. Now, saya nak awak tengok ni ya, pembakaran arang batu dalam stesen jana kuasa yang membebaskan gas sulfur dioksida. Berapa banyak gas sulfur dioksida ni keluar? Banyak itu. Banyak ke sikit tu? Banyak, cikgu. Sangat banyak unbelievably banyak. So bila saya tunjuk gambar ni, biasanya murid macam you always imagine gas tu sikit. But this is the reality of semua kilang-kilang, of semua stesen jana kuasa yang menggunakan arang batu. It is bad. It is bad for our health. It is bad for the environment. Okay, sulfur dioksida. Now, sulfur dioksida ini bagi manusia, ia menyebabkan kita punya laluan pernafasan terganggu. Kita kena batuk, selsema, bronkitis, lung cancer yang kita ceritakan tadi. Sulfur dioksida bagi alam sekitar, inilah gas utama yang menghasilkan hujan asid. Sulfur dioksida. Okay, bahan cemar. Alright, so ada soalan tak setakat ni? Okay ke? Kenapa asap tu putih? Ya, kenapa asap tu putih? Sulfur dioksida tidak berwarna. Kalau awak tengok dalam buku teks, cikgu rasa cikgu ada baca tadi. Ya, sulfur dioksida ialah gas tanpa warna dengan bau yang menyesakkan. Dia adalah gas tanpa warna. So you can see the clouds they become white lah. Okay? So itu adalah sulfur dioksida. Tetapi baunya adalah baunya adalah sangat tajam. Cikgu tak pastilah, tingkatan 1 awak ada tak buat pemanasan sulfur dengan besi? Ada buat tak dekat dalam makmal? Tak buat kot? Tak ada. So sebenarnya kalau tak salah cikgu, a few years back memang kita buat dari tingkatan 1 yang mana awak belajar tentang pembentukan sebatian. Okay, tajuk tu. Tapi dia punya efeknya, dia punya bau yang terhasil tu, oh my goodness, sangat teruk bau dia. Bau dia you rasa macam nak cepat-cepat keluar daripada makmal dan ambil udara yang bersih. Itulah bau dia. Bau dia sangat tajam dan sangat menyesakkan nafas. Once you inhale sekali, terus terbatuk-batuk dan terbersin-bersin. Very bad. Okay, so itu adalah gas sulfur dioksida. Punca utamanya adalah pembakaran arang batu di stesen jana kuasa dan daripada asap kilang. Jadi cikgu, pekerja di stesen jana kuasa, mereka memakai mask. Ya, dia akan pakai topeng gas lah untuk lindung diri dia daripada asap ini. Terima kasih cikgu. Alright, dia akan pakai topeng, dia akan pakai face mask to protect themselves lah. Okay. Now, bahan cemar yang keberapa ni? Keempat kan? Ya, bahan cemar yang keempat. Yang keempat adalah nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida adalah gas berwarna perang dan sumber utamanya adalah asap kenderaan. Okay, maknanya kereta yang kita guna tu akan emit out banyak sekali nitrogen dioksida. Kerana nitrogen dioksida berasal daripada pembakaran bahan api. So bila kata bahan api, we are talking about diesel dengan petrol. Okay, so asap kenderaan lah tu. Kesan buruknya adalah gas ini akan merengsa laluan pernafasan dan menyebabkan batuk, sesak nafas dan asma. So if you look here, itu warnanya. Gas nitrogen dioksida berwarna perang. Ini adalah concentrated, gas yang tepu. Gas tepu kita nak tunjukkan kepada awak warna dia, warna perang. Tapi bila dah masuk dalam kereta, kita onkan enjin kereta, kita bakar petrol atau diesel, itu warnanya. Okay, sebab itulah asap kenderaan kan if you look closely, dia akan warna macam kelabu-kelabu perang-perang sikit. Betul tak? So itu adalah hasil daripada pembakaran bahan api fosil yang membebaskan nitrogen dioksida. Okay, so itu adalah bahan cemar kita yang nombor 4. Nah, bahan cemar kita yang kelima adalah jerebu dan debu. Cikgu rasa semua orang faham apa itu jerebu kan?
Pernah mengalaminya tak? Pernah Ya. tak awak rasa? Pernah. Oh, best ke tak best? Tak. Tak best. Tak best sebab kita rasa kan kita bernafas tak puas. Betul tak? Tak selesa. Ya. Tak selesa. And then betul tak kita rasa Correct. macam lubang hidung kita ni macam ada pasir all the time. Kan? Ya. Ya. Ah. That was a very horrible time waktu tu. Kita kena tu bila last year ke 2 tahun lepas yang sampai sekolah tutup semua tu kan? Ya. Okay. So itu memang jerebu, right? Itu adalah jerebu. Jadi sumber kepada jerebu dan debu adalah asap kenderaan, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan. Okay. Jadi kesan buruknya adalah jerebu dengan debu ini akan merengsa laluan pernafasan menyebabkan batuk dan sersema. Batuk dan sersema ni is a very common thing lah. Kalau kita punya sistem laluan pernafasan kita terjejas, memang among the first symptom yang menunjukkan ada gangguan adalah batuk dan sersema. Cikgu, Ya. apa tu exhaust kenderaan? Exhaust kenderaan asap kereta. Oh, terima kasih cikgu. Okay. Now, the next one adalah yang ini bahan cemar kita yang keenam, iaitu debunga. So, debunga itu adalah butir-butir halus, habuk-habuk ataupun serbuk-serbuk yang keluar daripada bunga. Ada orang yang sangat sensitif terhadap debunga ini. Kalau dia terhidu, dia akan boleh terus batuk bersin tak berhenti. So, orang macam ni kita katakan dia mempunyai alahan terhadap butir debunga. So butir debunga dihasilkan melalui enter debunga. Enter debunga ni is part of a flower lah. Pada bahagian bunga tu ada kalau bunga raya, cikgu ambil contoh bunga raya. Kalau kita ada kelopak warna merah tu dan kita ada macam satu tangkai warna kuning keluar, di hujung tangkai warna kuning tu ada biji-biji halus warna kuning. Itu adalah enter bunga. So enter bunga akan mengeluarkan butir debunga. Butir debunga ini serbuk-serbuk halus, jika awak terhidu masuk ke dalam laluan respirasi, ia akan menyebabkan batuk dan asma. Batuk asma. Okay? Now, ini cikgu tunjukkan kepada awak, ini adalah satu gambar pembakaran hutan di Indonesia. Okay? So, among asap tu yang keluar adalah, bahan-bahan yang ada dalam asap tu yang keluar adalah karbon dioksida, karbon monoksida, habuk dan debu. So, bila ditiup oleh angin, dia akan sampai ke Malaysia. So kita mengalami jerebu yang sangat teruk. Okay, so ini adalah jerebu. Okay, ini adalah butir debunga. So ini I'm not sure lah what plant this is. Bila awak tengok situ, bila kita gosokkan pada enter bunga itu, you can see ada habuk-habuk halus yang keluar daripada enter tadi. Butir debunga. Habuk-habuk ini actually adalah bahan pembiakan sebenarnya. Yang mana pokok kalau dia nak membiak, dia mesti lepaskan butir debunga ini berterbangan jatuh kepada bunga sejenis dengan dia di tempat lain, maka bercambah jadilah pokok yang baru. Okay? Tetapi jika terlalu banyak butir debunga berada di udara, dia jadi macam tu. Okay, ini adalah gambar sebenar kejadian ribut debunga. Okay, ribut debunga yang berlaku di US yang mana secara serentak semua pokok-pokok pipe membebaskan butir debunga berterbanganlah dalam atmosfera menyebabkan manusia sengsara sangat. Manusia yang mempunyai asma akan kena serangan asma yang sangat teruk yang alahan akan terbersin tanpa henti. So ribut ini berlangsung selama beberapa hari. Punya teruknya beberapa hari. Tu manusia tu tak selesa lah hidup kerana kena serangan bahan cemar dalam udara ini. Okay? Kita dah tengok bahan-bahan cemar dalam udara. Sekarang kita nak melihat kepada penyakit respiratori dan simptom-simptom yang datang bersama dengan penyakit-penyakit ini. Okay? Cikgu start dengan yang paling mild, paling kurang teruk penyakit respiratori, iaitu asma. Simptom bagi asma adalah sesak nafas dan batuk. Okay, cikgu ceritakan based on pengalaman cikgu handle anak cikgu yang kena asma ni. Cikgu tahu dia kena asma, serangan asma apabila dia duduk diam macam ni, tiba-tiba dia start batuk.
And dia batuk terus sampai ke tahap cikgu tengok dia dah mula nafas dia pendek-pendek. So cikgu tahulah dia kena serangan asma. Dan cikgu tahulah waktu dia duduk tu, tempat dia duduk tu ada habuk dengan debu. Because habuk dengan debu ni adalah pencetus kepada serangan asma. Okay, so itu tanda yang pertama, batuk. Kemudian datang dia punya sesak nafas. Nafas dia. Dan awak nampak lubang hidung dia kembang dia tu besar. So kita tahu orang tu kena serangan asma. Okay, itu adalah penyakit asma. Yang kedua adalah penyakit bronkitis. Bronkitis, tanda-tanda bronkitis adalah awak mengalami batuk yang berterusan, tercungap-cungap dan tidak dapat tidur. Apa beza asma dengan bronkitis? Asma adalah bila laluan udara tu tertutup akibat daripada direngsa oleh bahan cemar. Laluan udara itu hanya akan terbuka apabila kita ambil ubat dia. Ubat dia namanya inhaler Ventolin. Okay, ubat tu diambil, ubat tu adalah gas yang disedut masuk dalam mulut. Kemudian bila lalu dekat laluan pernafasan yang tertutup tadi akan terbuka secara sendiri. Tapi untuk bronkitis bukannya. Bronkitis terjadi apabila mukus dengan hingus yang tebal wujud pada laluan pernafasan tadi, wujud pada keliling tu, menyebabkan laluan tadi akibat hingus tadi yang terlalu banyak, dia akan jadi gam dan tutup. So bila laluan udara tadi tertutup, tak boleh buka, that's why awak asyik batuk berterusan. At least asma, bila lepas ambil ubat, batuk tu stop. Tapi orang yang kena bronkitis, batuk dia terus sehingga awak tak boleh tidur. Macam mana nak tidur? Sebab asyik batuk. Batuk tadi terjadi sebabnya udara tak masuk. Bila udara tak masuk, bila kita batuk, laluan tu akan dia akan terbuka. Bila you berhenti batuk, dia tertutup balik. Itu adalah sangat teruk ya. Tapi bronkitis boleh diubati. Jangan risau yang itu. Bronkitis boleh diubati dengan syarat you pergi dapatkan help cepat-cepat lah. You pergi dapatkan rawatan dengan segera. Ambil ubat, doktor akan bagi ubat untuk stopkan penghasilan hingus dengan mukus yang terlalu banyak tadi dan awak akan lega. Bronkitis boleh dirawat. Okay? Tapi tak naklah sakit kan? Siapa nak sakit? Now, yang ketiga, penyakit respiratori yang ketiga adalah emphysema. Emphysema adalah sakit yang berlaku akibat kerosakan alveolus. Alveolus rosak. Alveolus rosak boleh dibaiki ke? Tak boleh. Tak boleh Paru-paru kita satu je. Paru-paru kita originalnya dua je. Once you dah rosak kan dia tak boleh baiki diri dia balik. Jadi emphysema tidak boleh dirawat. Okay, simptom bagi emphysema adalah sesak nafas, sakit ketika bernafas dan letih berpanjangan. Okay, itu adalah emphysema. Kenapa boleh sesak nafas? Emphysema menyebabkan sesak nafas kerana alveolus kita kecut. Alveolus kita hilang upaya, hilang fungsinya sebagai tempat pertukaran gas. Sebab dia dah rosak. So bila dia tak ada, macam mana nak berlaku pertukaran gas? Maka awak akan sentiasa sakit dada, sentiasa susah nak bernafas dan awak akan letih berpanjangan sebab tak dapat bekalan oksigen yang mencukupi. Okay? Dan yang keempat, penyakit respiratori keempat, yang ini yang paling buruk lah, adalah kanser peparu. Okay? Tanda-tanda, simptom-simptom bahawa awak dilanda oleh kanser peparu antaranya adalah batuk yang berterusan, awak batuk pula kahak awak berdarah dan awak rasa sangat sakit ketika bernafas. Sekarang cikgu nak tunjukkan awak gambar-gambar dia. Bagi emphysema, ingat emphysema tadi adalah penyakit apabila kita punya peparu, kita punya alveolus rosak. So awak tengok situ ya, cikgu start dengan gambar alveolus yang sihat adalah seperti di bawah. Microscopic view of normal alveoli. Okay, awak tengok cantik dia punya alveolus, dia bulat-bulat. Sangat cantik. Permukaannya semua rata dan dia boleh menjalankan pertukaran gas dengan sangat baik. Tetapi apabila awak kena emphysema,
Awak punya alveolus sekarang rosak. Awak tengok tu ya, pecah dinding-dinding alveolus tadi, maka dia tidak dapat melakukan pertukaran gas. Can you die because emphysema? Yes, you can die. Okay. Now, yang kedua ni, cikgu nak tunjuk awak apa itu bronkitis. Ingat tak tadi cikgu cakap bronkitis terjadi apabila banyak sangat hingus, banyak sangat lendiran, banyak sangat mukus yang terhasil pada laluan udara kita. Itu dia, lendiran-lendiran itu. Lendiran itu terlalu banyak, terlalu tebal, terlalu pekat sehingga menjadi gam. Jadi awak punya laluan udara akan tertutup. Melalui medication, secara mengambil ubat, kita dapat hentikan penghasilan mukus yang terlalu banyak, maka laluan tadi akan terbuka dan bronkitis selesai. Boleh dirawat. Okay? Dan ini adalah satu X-ray sihat. X-ray peparu manusia yang sihat. Tak ada masalah. Awak tengok cantik saja. Hitam, elok, terang, cerah. Okay? Ini adalah X-ray bagi pesakit bronkitis. Yang mana awak tengok, dia punya lungs, dia punya peparu, dia kelabu. Dan ada banyak spot awak tengok situ macam ada bayang-bayang kelabu. So bayang-bayang kelabu itu adalah mukus, lenderan, kahak, hingus yang penuh dalam laluan-laluan bronkiolnya. Okey, teruk kan? Memang nampak sangatlah perbezaan antara peparu normal dan peparu yang dijangkiti bronkitis. Sebab itu jangan biarkan diri kita batuk dan sesama yang berpanjangan. Okey? Dan yang ketiga ini adalah kanser peparu. Jadi kanser peparu juga boleh dikesan melalui X-ray yang mana sepatutnya kita punya peparu normal adalah kosong seperti itu, warna hitam. Tapi bila awak ada kanser peparu, kita nampak ada macam putih dan kelompok yang besar. Ada kelompok putih yang padu. Dia start dengan kecil-kecil dulu awak. Kecil-kecil dulu tu kita panggil stage 1. Gambar yang cikgu ambil ni adalah stage 4 already lah. Okay? Yang mana memang tumor tu adalah kanser tu lah. Sel kanser tu dah cukup besar dan menghalang fungsi peparu dan musabi kalau macam ni biasanya dah merebak pun. Okay? Kanser peparu. Okay. Ini adalah gambaran sebenar. Okay, pesakit ini sudah mati. So mereka keluarkan peparu tu untuk tujuan kajian perubatan. Mereka tengok, mereka buka dan buat dissection. Dan awak tengok ya, kansernya sangat besar di situ. Okay, ingat ya, semua penyakit ini terjadi daripada perbuatan menghisap rokok. Okay, jadi cakap pasal rokok, gambaran ini. Apa yang kita boleh faham daripada foto yang cikgu tunjukkan ini? Perokok pasif. Perokok pasif, betul. Dalam cerita ni, apa yang berlaku kepada murid budak kecil itu? Menghisap asap rokok. Ya, dia menghidu. Dia tak isap rokok. Betul tak? Yang isap rokok ni lelaki ni. Tapi dia terhidu. Nampak tengok dia lelaki. Rokok tu dihisap oleh lelaki ni, maksudnya bapak dia lah, okay? Dia sebagai anak dekat sebelah saja. Dia menghidu asap rokok itu. Jadi ini kita panggil sebagai perokok pasif. Budak perempuan ini adalah perokok pasif. Sedih kan? Dia kecil lagi dah dipanggil sebagai perokok. Dia dipanggil sebagai perokok pasif kerana dia menghidu asap rokok daripada perokok aktif iaitu si bapa ni. Okay? So kita tengok dekat situ. Perokok pasif ialah apabila seseorang yang tidak merokok menghidu atau menyedut asap rokok yang dihasilkan oleh perokok aktif tanpa disedari. Kita tak bersalah. Kita tak isap rokok. Tapi orang keliling kita merokok. Kita sebagai perokok pasif macam tu. Apabila perokok aktif merokok, asap yang terhasil daripada puntung rokok dilepaskan ke udara. Asap ini boleh berada di udara, ruang tertutup dalam tempoh 2 jam atau lebih walaupun tingkap terbuka. That's how bad perokok pasif ni boleh dapat asap rokok. Kesian ya. Jadi risiko penyakit yang dihidapi oleh perokok pasif. Perokok pasif, you're talking about perokok pasif. Ingat dia tak merokok, dia cuma hidu asap rokok orang lain. Boleh dapat pelbagai jenis kanser, masalah pernafasan, alahan, penyakit hati, penyakit kulit, hilang pendengaran, masalah cerebrovascular, iaitu saluran darah yang rosak untuk hantar darah pergi ke otak. Kesian.
Okay, jadi perokok pasif ni malang sebenarnya. Awak menjaga kesihatan tapi awak hidup dengan orang yang kuat sangat merokok. Okay, jadi risiko kalau kepada ibu hamil pula. Husband isap rokok elok, wife pregnant dekat sebelah. Apa dia punya efek dia? Melahirkan bayi yang kurang berat, keguguran, melahirkan bayi pramatang dan kelahiran mati. Okay, that is bad. Okay, now risiko pula kepada bayi dan kanak-kanak. Kematian secara tiba-tiba, radang peparu, asma, alahan, batuk dan selsema. Kesian. Memang kesian. Memang kesian awak Jadi kan kita mengharapkan sekiranya anda hidup bersama seorang perokok, kita haraplah perokok itu lebih simpati kepada kita yang bukan perokok ni sebab our life become just as miserable as perokok punya life. Okay? Jadi tengok situ. Third hand smoker. Habuk dan bahan kimia daripada asap rokok boleh meresap dan melekat pada rambut, kulit, pakaian dan perabot. Maksudnya kalau bapa kita isap rokok dalam kereta, asap rokok tu lekat dekat seat dekat kerusi-kerusi kereta tu, dan bapa awak dah tak isap rokok lagi, dah habis. Maybe besoknya awak naik kereta boleh bau the smell, right? It's bila once you bau the smell, that is called as the third hand smoker. Oh, you jadi perokok pasif. Okay? Anda masih meracuni keluarga anda walaupun anda tidak merokok di hadapan mereka. Ni kita nak ajar murid kita. Please lead a healthy life. Okay? Kesian pada awak sekiranya awak bersama dengan seorang perokok. Jadi, pendek katanya, berhentilah merokok. Merokok is bad. Merokok adalah sangat tidak baik untuk kesihatan. Okay, so itu diberikan di situ 12 petua berhenti merokok yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So, awak boleh bacalah macam mana cara-cara untuk berhenti menghisap rokok. Okay, so jangan worry, cikgu tetap record session ni dan saya akan uploadkan the video as soon as possible. So, awak boleh baca slide, take your time untuk baca. Cikgu harap-harap tak adalah anak-anak murid cikgu yang perokok, but if you are, awak boleh gunakan slide cikgu ni untuk cari panduan sedikit untuk berhenti menghisap rokok. Okay? Alright awak, habis untuk hari ini. Ada siapa-siapa tak nak bertanya soalan? Kita ada 14 orang hari ini. Okay? Okay, not bad. Okay. Yeah. Jadi daripada apa yang kita bincangkan tadi, okay, jelaskan tentang bahan cemar rokok ni, bahan cemar dalam udara ni, okay kan? Okay, cikgu. Terima kasih, cikgu. Actually tajuk ini selain daripada memenuhi kita punya keperluan silibus, dia juga sangat banyak dari segi membawa kesedaran kepada terutamanya remaja tentang macam mana nak menjalani hidup yang lebih sihat, macam mana bahayanya rokok kepada kesihatan. Ini bukan sekadar tazkirah untuk diri kita berhenti tak rokok. Ini kita mengajar bahaya rokok dari aspek sains. Okay, so itu sahaja hari ini punya lesson. Pada cikgu tidak berat sangat, okey saja. Okay, untuk hari ini kerja kita very simple, sikit sangat hari ini. Kita akan settlekan buku modul pada muka surat 9 dan 10. Okay, kita pergi kepada muka surat 9 dahulu. Senaraikan bahan-bahan yang memudaratkan sistem respirasi dalam peta bulatan di bawah. Ada banyak tadi. Okay, boleh sebutkan satu-satu isinya dalam peta bulatan tu? Apakah bahan memudaratkan sistem respirasi kita tadi? Rokok. Bukan, kita nak bahan, bukannya sumber. Kita nak bahan. Nama bahan tu. Nama bahan tadi, bahan cemar tadi. Butiran debunga. Butiran debunga, betul? Butiran debunga. Lagi? Karbon monoksida. Betul, karbon monoksida. Apa dia? Sulfur dioksida, betul? Lagi? Orang lain? Nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida, betul. Hari ni Darwish tak cakap apa-apa pun. Darwish ada ke tu? Karbon dioksida bukan awak. Karbon dioksida bukan, karbon monoksida. Okay, karbon monoksida. Okay, lagi?
Tak rokok. Shanjiva cakap tak rokok. Jerebu. Terima. Debu jangan lupa ya. Debu sekali. Okay. So ada banyak lah. Kita ulang balik. Karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, tak rokok, debu, jerebu. Apa lagi? Debunga. Okay. So ada 7 ya. Alright. The next one. Habis dah. Senang aja tu. Okay. The next one pada muka surat 10. Nombor 2. Tandakan tik bahan yang terdapat dalam asap rokok. Jawapan. Siapa nak bagi? Cari. Ho Bi Ching. Udeshan. Sui Yin Suan. Keluar suara. Aceton. Betul. Aceton. Nikotin. Lagi? Karbon monoksida. Karbon monoksida. Betul. Okay. Itu 3 bahan cemar yang ada dalam asap rokok. Okay. Nombor 3. Raja berikut menunjukkan perbualan antara 2 orang rakan. Makcik kawan saya didapati menghidap kanser paru walaupun dia tidak merokok. Saya rasa dia mesti seorang perokok pasif, kawan dia cakap. Berdasarkan perbualan itu, terangkan perokok pasif. Terangkan perokok pasif. Seseorang yang menghidup asap rokok daripada seorang perokok aktif. Betul. Seseorang yang menghidup asap rokok daripada perokok aktif yang lain. Betul ya? Okey. Perokok pasif ialah orang yang tidak merokok. Poin dia. Orang yang tidak merokok tetapi menyedut asap rokok daripada perokok aktif yang lain. Betul lah tadi Kong Li Hui cakap tu, perokok pasif adalah orang yang menghidup asap rokok daripada perokok aktif yang lain. Terima kasih cikgu. Ya. Okay, itu perokok pasif. Terangkan perokok pasif. Itu kita dah bagi tahu apa itu perokok pasif. Perokok pasif ni boleh tak kena penyakit respiratory juga? Boleh kena. Maka perokok pasif menghadapi risiko yang sama untuk mengidap penyakit respirasi seperti perokok aktif. Okay. They carry the same risk. They have the same risk as the person yang merokok constantly. Okay. So habis untuk hari ini. Pendek sahaja dan tak berat sangat tajuk dia. Okay. Cikgu akan buat macam tu ya. Kalau tajuk tu agak susah, kalau tajuk tu agak berat, cikgu akan ambil maybe 2 atau 3 sesi pembelajaran kita untuk cover tajuk itu. Okay, so awak faham sendiri lah. Kalau tajuk yang sama cikgu ulang 2 kali tu maksudnya, itu kena pay extra attention kat situ. Okay, so dan biasanya kalau tajuk yang susah, cikgu akan buat GM yang pertama untuk ajar awak dulu. Dan after that kita akan buat latih to be dan baru kita move on kepada tajuk yang baru. Okay, so setakat ini ada soalan tak nak tanya? Tapi awak dah banyak tanya tadi, dalam sesi tadi ada banyak tanya dah. Okay, ada tak yang lain-lain nak tanya benda-benda lain tak? Tak ada ya. Okay. So I think we stop here lah untuk hari ni ya. Habis untuk hari ni. Okay. So everyone, thank you so much untuk attendance hari ini. Jangan lupa isi borang kehadiran. Okay, itu paling penting tu. Alright. So thank you everyone for having here. Terima kasih. Thank you everyone for staying with me untuk hari ini. Okay. Alright. I'll see you again later. Bye.